Okey, ni kali ni saya nak tunjuk ataupun nak beri maklumat tentang gaya penulisan akademik, iaitu dalam bab voice. Okey, apa yang you faham tentang voice? Voice ni sebenarnya adalah hujah, hujah ataupun stand pendirian penulis atau pengkaji. Okey, pegangan ni dia pegang, dan voice ini adalah satu yang penulis cuba nak convincekan reader. Penulis akan cuba yakinkan pembaca untuk percaya, yakin pembaca. Okey, percaya dengan hujah yang nak bawa. Okey, inilah untuk elakkan daripada penulis itu tulis sesuatu yang hanya merupakan dakwaan. So nak elakkan penulis itu buat dakwaan, elakkan penulis buat hanya dakwaan, tanpa sokongan, tanpa bukti, tanpa sokongan. So dalam akademik dia tak boleh buat dakwaan, dia kena buat hujah. Bila kata hujah, hujah tu mesti ada sokongan. So ciri-ciri hujah lah dia kena ada sokongan dari segi data yang kita cite daripada orang lain, ataupun kata-kata daripada sekolah sarjana yang memang mahir, sifu, pakar dalam bidang tersebut. Okey, untuk contoh ni saya beri satu contoh. Yang saya hijau-hijaukan ni adalah di mana idea ni, idea bukan idea penulis, ini mungkin idea apa? Idea yang didapat daripada artikel lah. So idea daripada artikel yang hijau ni contoh, guru perlu memahami segala risiko dan cabaran yang akan dilalui. Okey, itu satu idea. Okey, kerana kalau dia tak faham, mereka akan berdepan dengan tekanan yang tidak disangka-sangka. So maknanya itu satu benda dah yang you bagi idea untuk orang percaya. Itu adalah apa yang you dapat daripada artikel. Satu. Okay, kemudian you baca lagi artikel lain. Artikel lain pun kata Limeri kata tak mampu mengawal, kakak rasa tertekan. Tekanan aspek apa? Emosi, fizikal, psikologi guru. Okay, ini artikel kedua you baca, tapi masih idea yang sama. So dia masih lagi idea A. Masih idea A bercakap tentang tekanan dalam profession perguruan. Profession guru. Okay, so you sokong dengan satu, dua. Okey, satu lagi you bagi Sapora. Sapora kata tekanan atau stres halangan kepada keberhasilan kerja. Okey, dan Sapora kata lagi kalau tak mampu rasa tekanan, mereka akan rasa konflik. Mereka akan rasa konflik. Kalau tak mampu kawal, mereka akan rasa konflik. Okey, apa yang saya tulis sini? Okey, ni ada 3 dah. So there are 3 orang kata sokongan, support that you have untuk idea you bahawa profesional guru ni ada tekanan, beban menyebabkan tekanan, beban kerja yang jika tak urus akan menyebabkan tekanan. So itu idea A. So bagaimana you sebagai penulis nak ulas di mana dalam academic writing kena ada voice you sendiri. You tak boleh menurut ataupun you copy paste. So di sini bila saya baca, saya tahu kalau saya masukkan dalam Turnitin, kalau saya masuk Turnitin memang tinggi lah ni. For sure dah tinggi you punya Turnitin, TNT. Mesti tinggi you punya percentage of similarity index yang kita nak avoid. Tak nak, sebab dia akan jadikan kita ni plagiat ada orang lain. So plagiat, tapi you cite, tapi walaupun you cite, you tak bolehlah cite tanpa you beri voice. Okay, you cite, you bagilah kredit merit kepada author yang you cite itu. Tapi kita nak bila akademik, yang penting adalah voice you. Apa yang you dapat dari pembacaan ni. You tak nak you copy paste. Dapat satu artikel Yahya, tulis Yahya kata gini. Lepas tu dapat daripada Limeri, Limeri. You kena buat ialah you kena interview atau gabung jalin adik-adik ini. Jadikan satu hujah you sendiri. Dan benda-benda ni semua, hijau-hijau ni hanyalah sokongan kepada hujah you. So you cakap apa? So mungkin you paraphrase balik. You baca 3 artikel from this 3 artikel. Apa yang boleh buat ialah untuk bantu, you kena sketch dulu. Okay, idea A. Okay, idea A, tekanan dari beban tugas profession. Okay, siapa kata? Yahya. Walaupun ni lama tau, saya tak suka lah dia guna lama, but it's okay lah untuk dia tunjuk contoh. Yahya, lepas tu Limeri, lepas tu Sapora. Semua ni lama-lama semua ni, 2009, 2006. Actually you kena ambil terkini, tapi tak apa. Untuk kalau yang terkini ni lagi bagus dia ambil yang latest, apa dia orang cakap tentang tekanan. Tapi tak apalah tu kemudian. Ni saya cerita tentang how to write, how to stand up your voice, how to tulis voice. Jadi apa yang you boleh cakap lah untuk idea A you ni, you bagi tahu lah balik, paraphrase balik idea tekanan ni. Paraphrase, you kena paraphrase. Paraphrase ni apa? Ungkap balik ungkap dan olah balik idea yang you baca daripada orang lain dalam ayat you sendiri, dalam
ayat sendiri. Ayat sendiri tu untuk kefahaman lah, kefahaman you lah. Dan kefahaman you takkan salah lah biasanya kan, sebab you update your understanding from these scholars. So mungkin ayat yang boleh tulis untuk kefahaman ni, you boleh tulis apa, rewrite balik references, profession perguruan, okay, profession perguruan, atau tak nafikan ramai scholar ramai scholar mengakui ke, mengakui diakui mempunyai, you baiki ayat ni mempunyai tekanan seperti mana profession lain. Kita kena kata gitu sebab profession lain pun ada kan, seperti mana profession lain kan. Okay, so siapa kata ni? Yahya kata koma. Siapa lagi? Limeri kata koma. Siapa kata koma? Itu cara dia. Cara dia adalah you kena buat ayat sendiri, paraphrase, kemudian cite siapa yang cakap tu, yang you baca tu. Lagi banyak lagi bagus. So maknanya you baca daripada ramai orang, and then you kesimpulan penjuruan tekanan. Okay, lepas tu baru you kupas. The first sentence itu adalah dakwaan. So this is what we call warrant. It's a fact lah. It's a fact. Saya akan bagi satu model membuat argumentation model oleh Tolmin. You boleh cari sendiri sementara tu. Argumentation model dipanggil Stephen Tolmin. You cari ni, he's very good. Dia punya model sangat bagus. You boleh follow ni untuk cara you berhujah. Okay, so ada fact dan you kena beri warrant. Lepas ayat pertama, ni ayat pertama, first sentence mesti diikuti oleh ayat seterusnya. You kena sokong ayat pertama ni. Apa dia? Berdasarkan kajian oleh Yahya berapa, Limeri berapa, Sapora tahun bila, you hujahkan. Guru mengalami tekanan apabila mereka tak dapat menangani beban tugas dengan baik. Itu satu ayat you sendiri. Itu adalah ayat you sendiri. You tak ciplak. Sebelum you buat turn in, dia tak akan identify similarity index. Dia tak kata sebab you dah olah sendiri. Kalau you tulis macam ni, you tulis menurut Mary, menurut ni, saya for sure lah ni you ambil direct from this one. Saya amat yakin kalau saya letak ni, ini akan keluar lah ni untuk indeks tinggi ni. So you have to avoid that. Ni saya ajar macam mana nak avoid. Nak avoid. Okay, ni sebiji kot ayat yang ambil ayat daripada artikel tersebut. So kita baca pun actually tak menarik sebab tak dengar suara sendiri. So that's how you put in your voice in your argument. Dan bila you guna voice, so automatic. Bila you guna voice, of course bila you buat voice dengan cara kaedah ni, you paraphrase balik idea, dan you support, you warrant dengan empirical, dengan data-data. For sure you akan elak, memang akan voice you ni akan avoid plagiarism lah. Bila you avoid plagiarism, maknanya barulah nama dia academic writing. Academic writing sebab dia melatih you berfikiran kritikal dan analytical, sebab you terpaksa analytical ni. You analysis kan, you analysis semua kata-kata Yahya, Limeri, Safora. You analysis and then you put into your own words. So you analysis idea dia orang lah. That's why buat academic writing ni dia melatih you berfikiran kritikal analytical. Jadi academic writing itu ciri-ciri dia. Itu yang kami tekan sangat. So harap dengan panduan ni you tak repeat. Boleh baiki lagi. Okay, boleh baiki untuk menambahkan supaya you sendiri pun puas hati. You puas hati dengan idea sini. Bila you try buat tu, you akan rasa otak you tu lagi segar, lagi bercambah. Try buat. Jangan duduk copy paste menurut saya ni. Dan menurut ni jangan sembarangan. Cuba baca blog saya. Jangan buat menurut. Menurut ni kalau dia bukan sifu, bukan scholar bidang tu, you yang kata menurut Nurliza. Siapa Nurliza? Saya buat ke kajian tentang beban tugas guru. Saya bukan pakar beban tugas guru. Saya buat sekali je kajian. Saya hanya buat sekali kajian tentang beban tugas guru yang saya pun petik orang lain punya model juga. So sebab kajian saya bukannya orang yang mencadangkan teori tersebut. So janganlah duk kata menurut Nurliza. Sebab I'm just kalau nak kata, tapi kalau nak ambil kajian saya, dia kata berdasarkan dapatan kajian oleh Nurliza yang menggunakan model yang dicadangkan oleh Brunner. Saya guna model. So you are doing justice for Brunner. Bukan Brunner yang propose idea tu, bukan Nurliza. So bagi pada Brunner, tapi Nurliza gunakan model Brunner untuk kajian dia. So you cite Nurliza yang gunakan model Brunner. Dan you kata kajian Nurliza ni tak lengkap mungkin. Berdasarkan dapatan kajian yang Nurliza pada tahun 2017 menggunakan model konstruktivism Piaget dan kurungan Piaget, terdapat beberapa variable yang tidak dapat mengukur
kajian yang saya cadangkan hari ini. Maksudnya you cuba cadangkan satu pemulih ubah baru, sebab dalam kajian Nafizah mungkin tak cukup pada you. That is how you jadi scholar. You propose a new variable yang within the context of your issue tu yang lebih sesuai, yang rasa mungkin perlu develop a new variable untuk memahami situasi you yang mungkin tak sama dengan model yang digunakan oleh pengkaji lain. So bila kita buat kajian dan kita buat ulasan karya, okay, bila kita buat ulasan karya ni, kita tak kritik. Ni kritik ni bukan kritik mengutuk kritik argumentation akademik adalah kritik yang membangun, untuk develop new model, develop new idea, develop new theory, untuk add to body of knowledge, add to body of knowledge. So kalau kritik lah ni, you memang kena kritik. So ulasan karya ni tujuan dia adalah untuk tambahkan something pada existing body of knowledge tu. Kalau you tulis macam ni, you macam plagiat, you tak add apa-apa pun. So tujuan you ulasan karya, tujuan dia adalah supaya bila you nak ulas karya, you kena cari karya-karya pakar bidang tu. Jangan ulas karya, you kena ulas idea pakar. You katalah you nak buat konstruktivism, you kena ulas, argue, berhujah pakar-pakar konstruktivism. You kena beritahu bagus tak bagus, bagus kat mana, tak bagus kat mana. So untuk kajian you nak guna hak mana, nak propose new variable sebab model dulu tu mungkin tak sesuai. Bukan tak elok, tak sesuai dengan kajian you. You tak boleh kata tak elok sebab dia dah buat kajian. So you kata you hujah dari segi kesesuaian dengan framework research you sekarang sahaja. Dan dia propose new variable dan mungkin akan keluar teori baru daripada framework yang you bina tu. Daripada kajian ni mencadangkan bahawa ada teori baru sesuai dengan, contohnya di area untuk seramat ni, contohnya vocational, untuk cikgu vocational tak sesuai framework Brunner, bukan tak sesuai, perlu di develop a new model untuk vocational. Brunner ni, konstruktivism Brunner ni adaptasi awal dan perlu disesuaikan. So saya harap you faham maksud voice dalam academic writing, di mana diterjemahkan dalam cara you ulas karya. Ulas karya mesti ada critical and analytical thinking yang diterjemahkan dalam penulisan you. Okay, so saya harap you dapat sesuatu lah daripada apa yang saya kongsi hari ini.